Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya ingin memperkenalkan untuk Anda yang bermasalah perlu untuk tambah vitamin, terutamanya mereka yang sudah berusia, ini saya perkenalkan Caldens. Ini baik untuk kesehatan tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, terutamanya warga-warga emas. Ambil ini cepat-cepat. Kedua, bagi Anda yang selalu masuk angin, sakit kepala, masuk angin, sakit belakang, ini dia Yuyi Cap Limau. Okey, Yuyi Cap Limau. Ini bagus untuk buang angin, terutamanya yang selalu masuk angin, susah mau tidur, sakit kepala, sakit perut, ini sangat bagus. Dan bagi Anda yang selalu sakit belakang, sakit tulang, sakit otot, sakit lutut, terutama yang sudah warga emas, ini dia, saya perkenalkan Flanil. Ini senang pakai, hanya sapu-sapu di tempat yang sakit, tentunya akan sembuh. Jadi ketiga-tiga ini saya berikan link, ada di bag kuning. Sila ambil sekarang di Shopee pastinya. Oke, semuanya ada di bag kuning di Shopee. Salam sejahtera, selamat petang. Baru sebentar tadi saya nampak satu video yang tular membuat persoalan pembukaan, dan semuanya tentang persoalan. Itu bukan teori tapi persoalan. Daripada Nazilin Unity punya channel, Anda boleh lihat di sana. Dia ada satu tajuk yang telah dipertanyakan oleh subscriber beliau yang meminta beliau untuk mengulas sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim tinggalkan PKR dan join UMNO. Jadi ini pula ulasan saya untuk perkara tersebut. Hari ini kita akan jawab satu persoalan yang sedang hangat dimainkan di media sosial, yaitu benarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan keluar daripada PKR untuk menyertai UMNO? Tuan-tuan dan puan, mari kita bincangkan secara rasional perkara ini. Poin saya yang pertama, asas politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat sejarah politik Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendirilah adalah pengasas PKR. PKR bukan sekadar sebuah parti kepada beliau, tapi merupakan parti yang lahir daripada perjuangan reformasi sejak tahun 1998. Lebih 2 dekad beliau membina parti ini daripada kosong sehingga menjadi antara parti terbesar di Malaysia. Beliau pernah dipenjara, kehilangan jawatan dan berbagai-bagai lagi cabaran yang dihadapi, tetapi tetap berjuang mempertahankan PKR. Jadi logiknya sangat sukar untuk beliau mengatakan beliau akan meninggalkan parti yang beliau sendiri bina. Poin saya yang kedua, kerajaan perpaduan bukan bermaksud sertai UMNO. Ramai yang keliru ya tuan-tuan dan puan-puan, di antara bekerjasama dan menyertai parti. Hari ini PKR dan UMNO memang berada dalam kerajaan perpaduan, tetapi bekerjasama dalam kerajaan perpaduan ini tidaklah bermaksud seseorang perlu menjadi ahli parti yang lain. Dalam politik demokrasi di Malaysia, parti-parti sebenarnya boleh bekerjasama untuk membentuk kerajaan tanpa menggabungkan diri mereka sebagai ahli kepada parti tersebut. Oleh sebab itu, dakwaan bahawa Anwar Ibrahim akan masuk UMNO hanya kerana bekerjasama dengan dalam kerajaan tidak semestinya benar, dan perkara ini tidak akan berlaku. Ini adalah dua perkara yang berbeza. Dan poin saya yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa isu ini selalu timbul? Persoalan seperti ini sebenarnya sering muncul menjelang pilihan raya. Tajuk-tajuk sensasi seperti Anwar keluar PKR, Zahid sertai PKR, atau Muhyiddin tinggalkan Bersatu. Ini semua thumbnail clickbait untuk menarik perhatian orang ramai. Algoritma media sosial memang menyukai tajuk yang mengejutkan. Tetapi sebagai penonton yang bijak, kita perlu untuk membezakan antara tajuk untuk menarik klik dengan maklumat yang benar-benar mempunyai bukti. Kalau tiada kenyataan rasmi daripada individu berkenaan atau parti, jangan terus mempercayainya. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan, sehingga hari ini dapat saya sahkan bahawa sehingga hari ini tidak ada pengumuman rasmi bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim
akan keluar atau telah keluar atau bakal keluar daripada PKR untuk menyertai UMNO. Sebagai penonton dan rakyat Malaysia, kita perlu untuk menilai setiap berita dan fakta, bukan sekadar satu tajuk yang sensasi. Politik sentiasa berubah, tetapi setiap dakwaan perlu disokong oleh bukti yang kukuh. Apa pula pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Adakah tuan-tuan dan puan-puan percaya dakwaan ini, atau tuan-tuan dan puan-puan melihat itu hanyalah satu spekulasi mainan politik semata-mata? Tuliskan pendapat anda di ruangan komen. Kalau anda suka analisis politik yang berdasarkan fakta dan logik, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak terlepas video-video terbaru daripada channel saya dan juga channel daripada Nazilin Unity. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera, selamat petang sekali lagi. Ini analisis terbaru PRN Johor. 5 misteri yang masih belum terbongkar. Harapan Daily 25 Jun 2026 daripada tim editorial. Pilihan Raya Negeri Johor kali ini bukan sekadar pertandingan antara Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN. Ia juga menyaksikan kemunculan beberapa episod politik yang berupaya menimbulkan pelbagai tanda tanya. Dalam politik, apa yang berlaku di atas pentas seringkali tidak sepenting apa yang berlaku di belakang tabir. Kadangkala perkara yang tidak disebut itu lebih menarik perhatian berbanding ucapan yang disampaikan. PRN Johor kali ini memperlihatkan sekurang-kurangnya ada 5 misteri yang sehingga kini masih belum terjawab sepenuhnya. Ini saya kongsikan tulisan tersebut. Misteri yang pertama, mengapa Menteri Besar begitu tergesa-gesa untuk membubarkan DUN? Pada awal Mei yang lalu, Menteri Besar Johor
Datuk Un Hafiz Ghazi meminta semua pihak supaya tidak melayan spekulasi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN dan memberi tumpuan kepada kerja untuk rakyat. Namun, tidak lama kemudian DUN Johor tiba-tiba dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri Johor. Sudah tentu pembubaran Dewan Undangan Negeri ini adalah hak dan prerogatif yang diperuntukkan oleh undang-undang serta mendapat perkenaan pihak istana. Namun daripada sudut politik, persoalannya ialah mengapa pilihan raya perlu diadakan lebih awal ketika kerajaan negeri masih memiliki majoriti 2/3 yang selesa. Adakah terdapat pertimbangan politik yang tertentu atau wujud kebimbangan mengenai perubahan sentimen rakyat sekiranya pilihan raya ditangguhkan? Atau adakah terdapat percaturan dalaman yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu? Persoalan-persoalan ini terus menjadi perbincangan kerana tiada penjelasan yang benar-benar meyakinkan daripada mereka kepada rakyat. Misteri kedua, mengapa BN Johor memilih jalan solo? Keputusan BN Johor untuk bertanding secara solo di semua 56 kerusi DUN diumumkan sendiri oleh Un Hafiz. Beliau menegaskan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan rakyat dan akar umbi serta perbincangan dengan pucuk pimpinan parti. Namun, keputusan tersebut membuka ruang kepada pelbagai tafsiran. Hakikatnya, BN dan PH merupakan rakan dalam kerajaan persekutuan. Kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Kedua-dua gabungan juga bekerjasama dalam beberapa pilihan raya kecil sebelum ini. Maka apabila Johor mengambil pendirian berbeza dengan memilih laluan solo, timbul persoalan besar. Adakah keputusan ini benar-benar mendapat persetujuan menyeluruh daripada kepimpinan tertinggi parti UMNO atau ia lebih merupakan pendirian politik di peringkat negeri? Dalam politik, mesej yang bersanggah boleh mengelirukan pengundi. Di Putrajaya, BN dan PH duduk semeja. Tapi di Johor pula kedua-dua menjadi lawan. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan kekeliruan dalam kalangan penyokong sendiri. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Misteri ketiga adalah benarkah Menteri Besar dihalang memasuki Felda? Antara episod yang paling mengundang perhatian ialah dakwaan daripada Menteri Besar Johor. Kononnya beliau tidak dibenarkan untuk melawat kawasan Felda.
Dakwaan itu kemudian disanggah sendiri oleh Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang menegaskan tiada sebarang arahan atau halangan dikenakan terhadap mana-mana pemimpin untuk memasuki kawasan Felda. Pertikaian ini kelihatan kecil, namun implikasinya terhadap politik adalah besar. Felda bukan sekadar penempatan peneroka. Ia adalah kubu tradisi UMNO dan BN sejak berdekad-dekad lamanya. Apabila timbul dakwaan mengenai sekatan atau halangan di kawasan Felda, ia menimbulkan persepsi bahawa mungkin wujud ketegangan tertentu di peringkat kepimpinan. Jika benar tiada halangan, mengapa isu itu dibangkitkan? Jika benar ada salah faham, mengapa tidak diselesaikan secara dalaman? Dalam politik, tuan-tuan dan puan-puan, persepsi seringkali lebih berbahaya daripada realiti. Misteri keempat, mengapa pengumuman calon dibuat oleh Menteri Besar dan bukanlah daripada Presiden Parti? Dalam kebanyakan pilihan raya besar, pengumuman calon lazimnya dibuat oleh Presiden Parti atau sekurang-kurangnya bersama-sama kepimpinan tertinggi. Namun di Johor, pengumuman calon dilakukan sendiri oleh Onn Hafiz sebagai pengurusi BN Negeri. Tidak salah dari sudut organisasi kerana beliau merupakan ketua BN Johor, tetapi dari sudut simbolisme politik yang menimbulkan persoalan. Mengapa tokoh tertinggi parti tidak tampil mengumumkan sendiri barisan calonnya? Adakah ia memberi isyarat bahawa pilihan raya negeri ini diserahkan sepenuhnya kepada kepimpinan Johor? Atau adakah terdapat pertimbangan tertentu dalam politik tertentu yang menyebabkan kepimpinan pusat memilih untuk berada di belakang tabir? Dalam politik, simbol dan mesej sangat penting. Apa yang dilihat rakyat seringkali membawa maksud yang lebih besar daripada apa yang diucapkan. Misteri kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kelima. Mengapa pemimpin tertinggi UMNO tidak hadir? Ini persoalan yang paling banyak dibincangkan. Ketiadaan presiden, ketiadaan timbalan presiden, ketiadaan naib presiden dan ketiadaan Setiausaha Agang UMNO dalam majlis pengumuman calon menjadi bahan perbualan ramai pemerhati politik. Sudah tentu setiap pemimpin mempunyai jadual dan komitmen masing-masing. Ketiadaan mereka tidak semestinya membawa maksud wujud krisis. Namun dalam politik, persepsi adalah segala-galanya. Apabila hampir keseluruhan pemimpin tertinggi tidak hadir dalam satu acara yang penting dan besar sebegini menjelang pilihan raya negeri, maka berbagai tafsiran mulai muncul. Adakah mereka sengaja memberi ruang kepada kepimpinan Johor? Atau adakah mereka mahu menunjukkan bahawa PRN ini ada pilihan raya untuk Onn Hafiz? Itulah persoalan-persoalannya. Atau adakah wujud perbezaan pandangan tertentu yang tidak diketahui umum? Soalan-soalan ini mungkin tidak pernah dijawab secara terbuka, namun hakikat bahawa ia terus diperkatakan menunjukkan rakyat sedang membaca mesej yang tersirat. Politik dan persoalan yang belum terjawab. Pilihan raya bukan sekadar pertandingan mendapatkan undi. Ia juga pertandingan membentuk persepsi. 5 misteri ini mungkin tidak mengubah keputusan pilihan raya secara keseluruhan, namun ia memberi kesan terhadap cara rakyat Johor melihat perjalanan politik Johor. Adakah pembubaran DUN dibuat atas pertimbangan strategi? Mengapa BN memilih untuk bertanding solo? Apa sebenarnya yang berlaku dalam episod Felda? Mengapa pengumuman calon dilakukan tanpa kehadiran pemimpin tertinggi? Dan apakah mesej sebenar yang ingin disampaikan kepada rakyat Johor? Hanya mereka yang berada di dalam bilik mesyuarat mengetahui jawapannya. Bagi rakyat biasa, apa yang tinggal hanya tanda tanya. Dan dalam politik kadangkala tanda tanya itulah yang akhirnya menentukan bagaimana sesuatu pilihan raya akan dikenang. Tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye.